Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Jumpa lagi. Ya, kan kita dah janji untuk siri yang kedua. Jadi janji mesti ditepati. Okey. So, tajuk hari ini adalah gerakan siri yang kedua di mana sebagai permulaan kita imbas kembalilah. Dalam siri satu kita dah bincang semuanya jarak, sesaran, laju purata, laju pecutan. Okey, kita dah bincang. So hari ini kita nak bincang pula macam mana kita nak menyelesaikan masalah. Okey, itu SP yang pertama, nak menyelesaikan masalah melibatkan laju purata, laju dan pecutan. Dan yang kedua, kita nak membezakan jenis gerakan linear. Okey. So yang ni agak panjang sikit, jadi cikgu kurangkan sikit celoteh. Okey. Nah, kita tengok SP 11.1.3 iaitu macam mana kita nak menyelesaikan laju purata, laju dan pecutan. Yang ni kita akan buat dalam bentuk perbincangan soalan. Jadi mungkin kena ambil masa sikitlah. That's why cikgu kata yang ni panjang sikit. Cuma cikgu akan pergi agak perlahan supaya anak-anak pelajar boleh ikut. Okey. Contoh soalan yang pertama. Seorang murid telah menyertai acara larian 100 meter. Dia telah mencatatkan masa 12.58 saat. Berapakah laju purata? So ingat, nak mengira laju kena ada jarak, kena ada masa. So jarak dia ni. Maklumat dalam soalan dah bagi tahu dah, jarak dia 100 meter, masa dia 12.58 saat. Okey, so berapa masa, berapa jarak, berapa masa. So jarak 100 meter bagi dengan masa, kita dapat 7.95 meter per saat. Okey, itu adalah laju purata. Okey, senang kan? Rasanya tak ada masalah lagi. Okey, yang ni agak panjang sikit ni. Sebuah kereta bergerak dari titik A ke titik B berjarak 800 meter dalam masa 65 saat. Makna dia daripada titik A, dia bergerak ke titik B. Berapa jarak A ke B? 800 meter. Berapa lama masa dia ambil? 65 saat. Kemudian kereta tu juga dia berpatah balik daripada titik B ke titik C. Jarak B ke C adalah 350 meter dan ambil masa 30 saat. Berapakah laju kereta pada titik B? Okey, ingat balik. Laju sama dengan jarak bagi masa. Berapa jarak? 800. Berapa masa? 65 saat. Sebab kita nak pada B kan? Jadi 800 bagi dengan 65, kita dapat 12.31 meter per saat. Okey, boleh ikut? Beres. Okey, kita tengok pula yang B. Tentukan jumlah sesaran. Okey, apa dia sesaran? Sesaran tadi adalah lintasan terpendek. Okey, daripada permulaan sampai ke akhir. Okey, dia bermula daripada A, berakhir di B ke C. Ya, bagus pelajar yang bernama Ali tu. Okey, berakhir di titik C. So, A mula, C berakhir. Lintasan terpendek, A ke C lah lintasan terpendek. Sebab sesaran. Jadi, keseluruhan A ke B adalah 800. B ke C adalah 350. So, A ke C 800 tolak dengan 350, kita dapatlah lintasan terpendek A ke C iaitu 450 meter. Cikgu baru terlintas. Sekejap tadi. Apa jadi kalau kereta tu dia pergi, dia berpatah balik straight sampai ke A balik. Dia mula di A, dia berakhir di A. Berapa sesaran dia? Bagus. Sebab dia bermula di A, berakhir di A, tak ada lintasan pendek, maka kosong. Alright. Okey, kita tengok berapakah halaju kereta itu. Halaju sama dengan
sesaran. Sesaran kita dah kira tadi 450. Masa, jumlah masa dia berapa daripada A ke C? Okey, A ke B masa dia 65. B ke C masa dia 30. So 65 tambah 30 dapat 95 saat. Jadi 450 meter bagi dengan 95 saat dapatlah 4.74 meter per saat halaju dia. Okey? Ada masalah? Okey, ada masalah tak apa. Lepas ni anak-anak pelajar boleh ulang balik. Okey, boleh ulang balik video ni, tak ada masalah. Okey, contoh yang ketiga. Berapakah pecutan Usain Bolt jika berlari dari keadaan pegun dan mencecah halaju 10.44 meter per saat di garisan penamat dalam tempoh 9.58 saat. Itu macam cikgu cakap tadi juga, pecutan ada 3, kena ingat, iaitu halaju awal, halaju akhir, masa dia ambil. Okey, mana halaju awal? Dia bermula dari keadaan pegun. Mana halaju akhir? Mencecah 10.44 meter per saat di garisan penamat. Berapa masa dia ambil? 9.58 meter per saat. Jadi, pecutan sama dengan halaju akhir tolak halaju awal dibagi dengan masa. Halaju akhir 10.44. Halaju awal sifar sebab dia berkeadaan pegun. Masa 9.58 saat. Maka kita dapat 1.09 meter per saat. Itu pecutan yang dilakukan oleh Usain Bolt. Okey, beres? Okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Kita tengok contoh yang keempat, lagi crowded. Okey, Syafiq berlari dari titik R ke S terletak pada jarak 100 meter ke utara dari R. Kemudian bergerak pula ke arah T pada jarak 150 meter arah timur. Okey, kemudian bergerak pula ke arah U 100 meter arah selatan. Okey, masa yang diambil untuk semua tu daripada R sampai U masa dia 60 saat. So berapa ke jarak? Okey, berapa jarak? Jarak kita kira jumlah panjang lintasan. Bermakna dia bergerak dari R ke S 100 meter, S ke T 150, T ke U 100, tambah ke tiga-tiga nilai itu kita dapat 350 meter. Itu jarak. So, sebab jarak tadi, definisi dia, takrifan dia jumlah panjang lintasan. Alright. Soalan yang seterusnya. Berapakah laju purata? Laju purata sama dengan jumlah jarak bagi jumlah masa. Jumlah jarak kita dah kira dah tadi. Semua sekali lah 350 meter. Okey, jumlah masa soalan dah bagi 60 saat. So 350 meter dibahagi dengan 60 saat, kita dapat 5.83 meter per saat. Okey, tak ada masalah. Beres? Okey, bagus. Okey, sesaran. Yang ni seronok. Syakir. Berapa sesaran? Okey, sesaran kita dah tahu tadi. Apa takrifan sesaran? Apa dia? Ya, sesaran ni adalah lintasan terpendek dari mula ke akhir. Mana mula? Tak mana kita mula? R. Berakhir di U. Maka, mana lintasan terpendek? Inilah. R ke U. Jadi kalau R ke U berapa? Iaitu 150 meter ke arah timur. Kenapa arah timur? Tengok mata angin kan ke arah timur, ke kiri tu. Sorry, ke kanan tu. Alright, beres? Sesaran juga tidak ada masalah sekarang. Kita tengok halaju. Okay. Kita dah dapat nilai sesaran. Boleh kira halaju. Masa pun ada. So, nilai sesaran kita dah kira soalan C tadi 150 meter per saat. Masa soalan dah bagi 60 saat. So, 150 bahagi dengan 60 dapat 2.5 meter per saat. Dan kena ingat apabila ada sesaran, ada halaju, dia ada arah ke arah timur. Okey. Beres. Okey, ini adalah alat untuk nak mengukur gerakan lah. Okey, kita ada get foto.
Okay, gap foto ni untuk mengukur gerakan yang sangat laju. Okay, lah jangka masa pendek dengan tepat. Biasanya macam penciutan jatuh bebas dan sebagainya lah. Okay, so kalau benda ni bergerak, turun, ni ada gap foto. Okay, foto gate ni, gap foto akan ambil kelajuan dia lah. Okay. Tapi untuk kegunaan makmal, di makmal sekolah kita dan sekolah-sekolah mana pun, biasanya di makmal sekolah kita dibekalkan dengan jangka masa detik. Jadi hal laju dan penciutan satu objek boleh ditukar dengan menggunakan jangka masa detik. Macam mana benda? Ini jangka masa detik. Ini jangka masa detik. Yang bergulung ni, ini adalah pita detik. Jadi pita detik ni kita akan lalukan melalui jangka masa detik. Macam ni, kita lalukan melalui jangka masa detik. Pada jangka masa detik tu dia ada penggetar, yang ada getah karbon. Jadi apabila penggetar dia bergetar, dia akan menghasilkan titik-titik pada pita detik ni. Nampak ni ada titik-titik ni. Dia akan ada titik-titik pada pita detik. Okay? Jadi apabila kita dapat eksperimen, biasanya kita akan ambil pita detik, kita lalukan melalui jangka masa detik, kita sambung pada troli. Bercakap tentang troli ni, adik-adik, anak-anak, ingat elok-elok dalam periksa nanti, jangan tertukar dengan troli pasaraya. Sebut troli, nanti jawab periksa, siap lukis gambar lagi, troli pasaraya. Itu satu masalah. Okay? Jangan tertukar dengan troli pasaraya, sebab troli pasaraya kita tak bawa masuk dalam makmal. Nanti kena hambat kat dia punya pengawal keselamatan. Okey, macam mana cara nak buat? Ni. Ini troli tu tadi. Ini pita detik. Ini jangka masa detik. Kita on jangka masa detik, dia akan bergetar. Dia akan bergetar, dia akan hasilkan titik. Okey, kalau jangka masa detik ni tak bergerak, kalau pita detik ni tak bergerak, maka titik tu akan ditanda pada satu titik, pada satu tempat sahaja. Tapi kalau pita detik ni bergerak, maka akan ada pola-pola titik pada pita detik. Jadi apabila kita lepaskan troli, apa jadi pada troli? Troli ni mesti menuruni landasan. Apabila troli menuruni landasan, mesti dia tarik pita detik. Pita detik itu pula melalui jangka masa detik. Bermakna akan terhasillah titik-titik berdasarkan pergerakan troli. Macam ni. Ada titik-titik. Dan jangka masa detik ni, dia punya frekuensi adalah 50 Hz. Ni Hz, 50 Hz ni. Nanti anda akan belajar, ada tajuk dekat atas 5. Apa dia Hz ni? Okay. Nak tahu apa dia Hz frekuensi? Sila naik ke tingkatan 5. Okey. So, apa maksud 50? Maksud dia 50 getaran sesaat. Bermakna jangka masa detik ni dia bergetar dengan 50 getaran dalam masa 1 saat. Okey? Jadi macam mana nak mengira nanti? Apabila mengira penciutan, kena adalah masa dan sebagainya. Okey, ini contoh. Ini adalah titik-titik. Ada 4 titik yang terhasil pada pita detik. Jadi untuk anda nak mengira, nak menggunakan pita detik untuk mengira, anda kena tahu semasa untuk 1 detik. 1 detik ni adalah semasa antara 2 titik berturutan. Ni 1 titik, ni 1 titik. Semasa untuk 1 titik, 2 titik yang berturutan, kita panggil 1 detik. Kita dah tahu dah tadi, dalam masa 1 saat dia buat 50 getaran. Jadi 1 per dengan 50, kita dapat 0.02 saat. Bermakna semasa untuk hasilkan 1 detik adalah 0.02 saat. Maknanya daripada 1 ni nak hasilkan lagi 1 titik, dia ambil masa 0.02 saat. Kita panggil dia 1 detik. Ingat, 1 detik sama dengan 0.02 saat. Ingat, 1 detik sama dengan 0.02 saat. Kenapa cikgu ulang? Yang ni adalah merupakan asas nanti nak kira. Okay, contoh. Now, sekarang berdasarkan pita detik, kirakan hal laju.
Okey, hal laju kena ada dua. Apa dia? Dua benda kena ada buat hal laju. Iaitu sesaran dengan masa. So, mana sesaran? Ni panjang pita detik. Kita dah ukur siap dah. Dengan pembaris panjang dia 10 cm. Maka itu sesaran. Mana masa? Masa nampak? 1, 2, 3, 4, 5 tu apa dia? Ini adalah 1 detik. 1 detik, 2, 3, 4, 5. So, ada 5 detik. Okey? Sebenarnya pengiraan detik ni ada dua cara. Satu, kita boleh kira direct antara dua titik ni. 1, 2, 3, 4, 5. Ataupun anak-anak pelajar boleh mengira titik. Ada berapa titik? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 titik. Tolak 1. Dapat 5 detik juga. So, boleh sama ada kalau ingat mana-mana satu tak ada masalah. So, berapa hal laju dia? Sesaran bagi dengan masa sesaran 10, masa 0.1 dapatlah hal laju dia 100 cm per saat. Okey? Boleh? Boleh, tak ada masalah. Kalau rasa nak pergi tandas, boleh pause kejap, kemudian sudah tandas, tak masalah. Alright, kita tengok lagi. Sekarang macam mana kita nak mengira pecutan menggunakan carta pita detik. Okey, sekarang kita ada 5 keratan pita detik yang ada 10 detik. Okey, nak kira hal laju kena ada hal laju akhir, hal laju awal dengan masa. Hal laju akhir kita akan kira pada hal laju di pita yang kelima, hal laju awal di pita yang pertama. Nak dapat hal laju kena ada sesaran dengan masa. Kena kira sesaran dengan masa dahulu. So macam mana nak kira sesaran? Sesaran kita boleh ukur panjang pita 10 detik. Mana ukuran? Ni kita letak pada kertas gerah, mana ukuran pada dasarkan kertas gerah lah. Okey. Masa yang diambil sebab satu keratan ni ada 10 detik, maka 10 detik darab dengan 0.02 saat. Kenapa 0.02 saat? Sebab 0.02 saat ni masa untuk 1 detik. Maka masa untuk 10 detik adalah 0.2 saat. Maka dapatlah kita kira hal laju awal. Kita tahu dah panjang dia 6. Bahagi dengan masa 0.2 dapat 30. Sama juga hal laju akhir. Kita tahu dah panjang dia adalah 10. Bahagi dengan 0.2 dapat 50. Maka pecutan hal laju akhir 50. Okey, ni hal laju akhir 50. Tolak hal laju awal 30. Bahagi dengan masa. Masa ni kenapa pula ada 5 tolak 2? Sama juga dengan kita kena ada bilangan keratan tolak 1. Bilangan keratan ada 5, tolak 1, kita dapatlah 4 darab 0.2 dapat 0.8. Okey, sebab ini adalah semasa. Alright. Beres? So, pecutan dia adalah 25 cm per saat. Okey, boleh ikut? Alhamdulillah. Okey, kita tengok contoh lagi sekali. Yang ni pula. Okey, yang ni juga berkenaan dengan pecutan. Okey, berdasarkan keratan pita. Sama kena tahu hal laju akhir, kena tahu hal laju awal, sesaran dan masa. So, sesaran macam tadi juga, tengok panjang pita 5 detik. Kenapa 5 detik? Kita boleh kira. Ni. Okey, ada 6 titik, 6 tolak 1 dapat 5 detik. Alright. Ukuran sesaran dia ada ni, dah ukur dah. Okey, masa sama 5 detik darab dengan 0.02 saat dapat 0.1. So boleh kira hal laju awal iaitu 2 bahagi dengan 0.1. Boleh kita dapat hal laju akhir 8 bagi 0.1 dapat ni. So nilai kemudian kita akan tukar. Kita akan transfer ke sini. Hal laju akhir 80, hal laju awal 20. Okey, keratan dia 4 tolak 1. Okey. So, dapat 60 bahagi dengan 0.3 dapat pecutan dia 200 cm per saat. Okey. Macam mana? Boleh ikut lagi? Ke dah rasa mengantuk dah? Kalau rasa mengantuk, jangan ada jemput-jemput ke cekodok ke. Makan je lah hilang ngantuk tu. Okey. Kita tengok SP yang keempat. Jenis, ni nak habis dah. Jenis gerakan linear.
Jenis gerakan linear bergantung kepada dua faktor. Yang pertama, kena tengok arah gerakan dan tengok jarak antara titik-titik. Contoh, gerakan dia daripada kiri ke kanan. Bermakna ini yang awal, ini yang akhir. Daripada awal ke akhir, jarak titik-titik dia adalah seragam. Maka dia bergerak dengan halaju yang seragam. Tengok yang kedua. Okey, tengok anak panah ke kiri ke kanan, bermakna ini yang awal, ini yang akhir. Di awal dia jarak adalah rapat, semakin jauh sampai ke akhir, bermakna apabila titik semakin jauh, ini menunjukkan bahawa dia semakin laju bergerak ataupun halaju dia bertambah. Apabila halaju bertambah, bermakna dia mengalami pecutan seragam. Okey. Dan sebaliknya untuk yang ni pula, dia bermula dengan jarak yang jauh, kemudian semakin dekat, bermakna dia semakin perlahan. Kalau semakin perlahan, bermakna halaju berkurang. Kalau halaju berkurang, bermakna dia mengalami nyah pecutan. Dan last sekali, kalau sekiranya dia jauh dekat, ini tak seragam. Bermakna halaju dia tak seragam. Sekejap laju, sekejap perlahan. Okey, beres. So, kita ada 5 soalan. Okey, ini adalah contoh soalan-soalan peperiksaan macam mana nak jawab. Senang je. Ini contoh soalan yang pertama. Seorang murid mengambil masa 0.5 jam mengayuh basikal dari rumahnya ke bandar. Jika laju purata basikalnya ialah 15 km per jam, berapakah jarak antara rumahnya ke bandar? So, laju, jarak bagi masa. Jarak bagi masa, kita tukar formula sebab nak mencari jarak, maka masa bawa ke sebelah laju menjadi darab. So, jarak sama dengan laju darab masa, ambil laju 15 km per jam, masa 0.5 jam, tukar tak di sini, maka darab dua tu dapatlah 7.5 km. Tak ada masalah, simple. Okey. Okey, beres, boleh ikut. Alhamdulillah, tahniah. Anda memang power. Okey. Nombor 2, rajah menunjukkan bacaan odometer. Ni kalau kereta kita ada odometer. Sebuah kereta yang bergerak dari Johor Bahru ke Seremban masih diambil 3 jam. Berapa laju? Nak cari laju, kena ada jarak. Mana jarak? Ni pada odometer ada. Odometer masa duduk di JB 180 km. Dah sampai Seremban 414 km. So jarak dia berapa? 414 tolak 180. Dapat jarak dia. Masa soalan dah bagi 3 jam. Jadi jarak bagi masa dapat laju 78 km per jam. Tak ada masalah. Senang. Senang kalau dah faham. Okey. Maknanya kalau tak faham, memanglah nak goreng telur pun payah kalau tak faham. Nanti goreng dengan kulit-kulit sekali. Alright, kita tengok rajah menunjukkan sebuah kereta mainan yang bergerak dari P ke Q. Berapakah laju kereta? Laju sekali lagi nak kepada dua perkara, iaitu jarak dan masa. Mana jarak? Ini 20 meter. Mana masa? Dia start pukul 8.2 minit, berakhir 8.2 minit 4 saat. Apa beza? Ni, pertambahan 4 saat ni. Bermakna masa dia 4 saat lah. Jadi 20 bagi 4 saat. Ni soalan ni kalau anda orang kelas kata tebal lah. Kalau anda ni gopoh, tidak fokus, tak jumpalah masa dia. Walhal dia tertulis dah masa. Alright? So 5 meter per saat laju dia. Okey, pecutan. Macam biasa cikgu dah cakap tadi, ingat, nak buat pecutan 3 benda kita kena tahu. 3 parameter kena tahu. Hal laju akhir, hal laju awal, masa. Mana hal laju akhir, mana hal laju awal? Dia cakap seorang lelaki memandu kereta dengan hal laju 10 dan mengambil masa 10 saat untuk berhenti. Bermakna dia bermula dengan 10, dia berakhir dengan berhenti. Kalau bermula dengan 10, bermakna 10 meter per saat ni hal laju awal. Berakhir dengan berhenti. Bermakna tak bergerak. Kalau tak bergerak, hal laju dia berapa? Sifar lah. So, kan hal laju akhir adalah sifar. Tolak hal laju awal adalah 10. Bagi dengan 10 saat, dapat
negatif 1 meter per saat. Ada tanda negatif. Apa cerita ni? Tanda negatif menandakan ia adalah pecutan negatif. Pecutan negatif. Pecutan negatif ni adalah nyah pecutan. Bermakna dia semakin perlahan dan akhirnya berhenti. Alright. Kita pergi pada last. Ini soalan terakhir sekali untuk hari ini. Okey. Rajam ikan pita detik bagi suatu troli sedang bergerak. Okay, jenis gerakan. Sekarang dia bergerak dari kanan ke kiri. Bermakna ini yang awal, yang ni yang akhir. Apa cerita dia? Cerita dia yang awal jarak dia jauh, yang akhir jarak dia dekat. Makna makin lama makin perlahan. Bagus. Makin lama makin perlahan. So kalau mula-mula dia laju, akhir-akhir dia perlahan, dia buat apa? Dia mengalami nyah pecutan. Tahniah, anda hebat. Alright. Okey, jadi cikgu dah habis SP yang keempat. Jadi apa rumusan kita belajar ini? Yang pertama, jarak adalah jumlah panjang lintasan. Ingat, sasaran kena lintasan terpendek dalam arah tertentu. Kemudian laju jarak bagi dengan masa. Laju purata jumlah jarak bagi jumlah masa. Hal laju sasaran bagi masa. Pecutan kena ada hal laju akhir, kena ada hal laju awal, kena ada masa yang diambil. Dan jenis gerakan, kena ingat dia ada dua faktor yang kita kena perhatikan, iaitu tengok jarak antara titik pada pita detik dan tengok arah gerakan pita detik. Okay, itu yang penting. Okay. Jadi buat akhirnya, cikgu mengharapkan apa yang cikgu sampai kepada anda ada manfaat untuk anda semua. Jadi kalau sekiranya yang baik itu datang daripada Allah SWT, yang kurang tu datang daripada kelemahan cikgu minta maaf. Kalau ada segalanya yang tersasul kata ataupun tersilap bicara. Jadi untuk itu cikgu sudahi dengan lafaz yang mulia. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ilal liqa.